أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih pengurusi majlis yang saya kasihi dan saya hormati, Presiden Pertama Pembina Dr. Kamil Azmi Tohiran, yang bagi saya selaku abang yang telah menunjukkan jalan yang benar dan lurus dalam membawa pembina terus ke hadapan. Yang saya kasihi dan saya hormati Dr. Zainul Rashid, Dekan International Medical University, juga merupakan Jawatankuasa Pusat ISMA. Seterusnya wakil daripada agensi Haji Kamarudin daripada Yayasan Ikhlas, yang di-Pertuan Agong ISMA Cawangan, yang di-Pertua ISMA Cawangan, yang juga merupakan generasi awal pembina. Kalau saya boleh sebutkan di sini, Encik Zuraidi Zakaria, YDP ISMA Gombak, Saudara Zainuddin, YDP ISMA Kelang, dan kita ada bersama kita ialah YDP ISMA Subang Jaya. Seterusnya barisan Jawatankuasa Pembina Pusat, Jawatankuasa Penggerak yang telah menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan Kebangsaan kali ke-9 kita pada tahun ini. Seterusnya para perwakilan dan pemerhati dari seluruh Malaysia yang datang jauh daripada Sabah dan Sarawak, yang datang daripada Bumi Kenyalang, yang datang dengan bawa kek lapis. Setiap kali Mesyuarat Agung Tahunan kita ada kek lapis. Saya rasa belum terlambat untuk membuat tempahan. Saya ucapkan selamat datang hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selamat datang ke Mesyuarat Agung yang cukup istimewa bagi saya. Selama sedekad kita berjaya mengumpulkan generasi awal pembina sehinggalah generasi yang kita ada pada hari ini. Alhamdulillah, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, penghulu para Nabi dan Rasul, panglima para syuhada dan peneraju obor risalah kebenaran. Juga buat para ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in serta semua yang menuruti perjuangan kebenaran hingga ke hari kiamat. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita kekuatan dan hidayah untuk terus beramal dalam persatuan ini. Telah genap sedekad pembina berada di bersada amal aktivisme belia dan mahasiswa. Melihat kepada pencapaian kita sepanjang tempoh tersebut, kita kini berada di landasan yang tepat, terutama sekali dalam mencapai visi meneraju arus mahasiswa. Sepanjang tempoh perjalanan ini, pelbagai halangan dan rintangan berjaya kita harungi. Ia seharusnya menjadikan pembina sebuah persatuan yang lebih matang dan berdaya saing untuk terus maju ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, ucapan dasar saya hari ini, saya ingin meminta izin daripada Presiden Pembina yang pertama, kerana ucapan beliau tadi bagi saya sudah cukup menjadi ucapan dasar kepada kita semua. Untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, ini juga merupakan ucapan dasar saya yang terakhir dalam pembina, kerana insya-Allah dalam pemilihan kali ini saya tidak dipertandingkan. Kerana bagi saya, generasi yang akan datang perlu memikul tugas dan beban yang sepatutnya diwarisi dengan penuh iltizam.
dan penuh semangat. Jadi ucapan dasar saya pada hari ini hanyalah sekadar perkongsian beberapa pengalaman-pengalaman penting yang saya rasakan penting untuk sama-sama kita renungi dan untuk sama-sama kita mengambil pengajaran. Mungkin sedikit saya akan menerangkan tentang 5 aspirasi pembina 2020 yang akan digalas oleh generasi yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, sedekat penuh tekad. Inilah tema yang kita pilih untuk Mesyuarat Agung Tahunan Kebangsaan kali ini. Satu tempoh yang cukup signifikan, satu tempoh di mana kita akan mencipta sejarah. Kita akan melakar sebuah sejarah baru bagi gerakan mahasiswa Islam. 10 tahun adalah satu tempoh yang panjang. Tetapi bagi pembina ialah satu tempoh yang cukup untuk pembina terus bertapak dalam arena amal mahasiswa. Bagi saya yang melihat pembina dari dekat sejak awal penubuhan sehinggalah memegang jawatan Presiden, pembina telah melalui suatu perubahan yang cukup positif. Satu perkembangan yang konsisten dan cukup membanggakan. Pencapaian demi pencapaian yang kita kecapi bukanlah untuk dibanggakan, tetapi diungkap sebagai motivasi dan contoh tauladan kepada generasi seterusnya. Oleh kerana itu, harus kita ingat bahawa kejayaan yang kita kecapi hari ini bukannya hasil usaha kita semata-mata, tetapi ia sebenarnya adalah hasil dari generasi terdahulu yang berpenat lelah mengasaskan pembina. Kerana itu, saya merakamkan ucapan tahniah dan jutaan terima kasih khusus kepada as-sabiqunal awwalun, termasuklah pimpinan-pimpinan pembina sesi sebelum ini yang telah mendorong kita ke satu tahap yang telah kita kecapi pada hari ini. Mereka lah yang mengasaskan dan meletakkan visi dan misi yang jelas untuk sama-sama kita realisasikan. Tanpa mereka, siapalah kita? Namun bagi kita, generasi hari ini masih belum terlewat untuk melakukan sesuatu. Apa yang telah pergi, biarkan pergi, kerana mereka telah membuktikannya. Bagi kita yang masih lagi diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikanlah dan laksanakanlah sebaik mungkin. Ia adalah satu tanggungjawab yang besar yang terpikul di bahu kita. Kini tiba giliran masanya untuk kita buktikan sesuatu dengan penuh kesungguhan untuk dimanfaatkan oleh generasi seterusnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau ingin meninggalkan umatnya menyebut ketika Hajatul Wida, saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu ini. Sesungguhnya banyak yang telah kita pelajari sepanjang tempoh 10 tahun bersama pembina. Bermula dengan hanya 300 orang, kini kita telah mencapai 42,000 orang ahli di seluruh Malaysia. Zaman awal penubuhan pembina adalah tempoh untuk mengasaskan, di mana penggerak pembina telah bertungkus lumus membina tapak untuk memastikan binaan yang ingin dibina kukuh dan mampu bertahan untuk jangka masa yang lama. Fokus kita pada waktu itu ialah untuk menubuhkan pembina secara rasmi. Maka pada tahun 2006, kita berjaya mendaftar sebagai sebuah pertubuhan belia dengan Suruhanjaya Pendaftar Pertubuhan atau ROS. Secara umumnya, saya membahagi perjalanan pembina kepada 2 fasa. Yang pertama adalah fasa taksis penstrukturan dan yang kedua adalah fasa tajmid perluasan. Pada fasa yang pertama, fokus pembina adalah untuk membina struktur asas pembina di semua negeri di Malaysia. Alhamdulillah, kini kita telah mengikuti cawangan di seluruh negeri, bahkan berkembang ke daerah yang lebih kecil sesuai dengan keperluan dan pertambahan ahli. Kita juga pada awalnya fokus pada pembinaan imej dan menjadikan pembina lebih dikenali dengan penganjuran program berskala besar. Saya masih ingat program mega pertama pembina itu Konvensyen Berakhirnya Agenda Zionis pada tahun 2009 di Dewan Merdeka PWTC. Dengan kehadiran peserta di kalangan pemuda yang mencecah 3,000 orang. Kejayaan ini berjaya menarik minat para belia untuk bersama-sama menjayakan agenda pembina.
Pembina juga tidak ketinggalan dalam menyebarluaskan agenda Islam dan jati diri Melayu melalui penganjuran bersama Konvensyen Pemikiran Hassan Al-Banna dalam melakar agenda bangsa, Kobana. Pada Januari 2010 di Unit 10, konvensyen ini memberikan kefahaman tentang manhaj perubahan Islam dengan memberikan tasawur agenda perubahan yang jelas, praktikal dan berkesan dengan menjadikan Islam sebagai penyelesaian terhadap kemelut yang dihadapi oleh umat Islam masa kini. Ia diikuti oleh Konvensyen Empayar Melayu Melaka, KEM, pada Januari 2011 yang dihadiri oleh 3,600 peserta di UTM Melaka sempena memperingati sejarah kegemilangan Melaka yang pernah dikecapi sejak 500 tahun oleh Empayar Melaka suatu ketika dahulu. Hadirin yang dikasihi sekalian, ingin saya tekankan bahawa kekuatan pembina adalah kekuatan yang bersumberkan daripada manusia itu sendiri, dan manusia itu tidak mempunyai bekal kekuatan melainkan tarbiyah. Harus disedari bahawa kepentingan tarbiyah telah menjadi asas kepada kekuatan generasi penggerak awal pembina, dan ianya harus diwarisi dan menjadi tunjang kekuatan kepada penggerak seterusnya. Mengisafi bahawa tarbiyah adalah sumber kekuatan dan tunjang dalam pembentukan sebuah tamadun yang berjaya. Pembina telah memeterai suatu perjanjian persefahaman bersama ISMA pada Februari 2010, di mana urusan tarbiyah pembina secara rasminya diuruskan oleh ISMA. Ini merupakan pengajaran yang diambil daripada gerakan dahulu dan sekarang. Tatkala melihat bahawa urusan tarbiyah itu dipandang enteng, maka ia mula lari daripada perjuangan asal. Oleh itu, saya tekankan di sini bahawa asas pergerakan kita adalah tarbiyah. Maka jangan sesekali kita meninggalkan tarbiyah dalam saat kita memacu amal pembina. Pelajarilah daripada gerakan Islam yang lain. Kita tidak ingin menjadi tintin kosong yang hanya berbunyi kuat apabila diketuk tetapi tiada isinya. Kita ingin terus ke hadapan dengan penuh bekalan agar tidak mudah dikeliru dan dipesongkan daripada matlamat asal kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, memasuki fasa 5 tahun kedua pembina, kita mula fokus pada perkembangan pembina universiti. Pembentukan tazim dan pendaftaran pembina universiti begitu rancak dilaksanakan, dan sehingga kini sebanyak 23 pembina universiti telah berjaya didaftarkan secara rasmi. Walaupun usaha pendaftaran ini bukanlah sesuatu yang senang dan mudah, namun kita yakin dengan usaha dan kesungguhan ahli pembina yang proaktif dalam mengambil inisiatif ini, kami di pihak Jawatankuasa Pembina Pusat mengucapkan jutaan tahniah dan atas usaha dan kejayaan tersebut. Status pembina yang rasmi di universiti telah memberikan suatu kelebihan kepada kita untuk bebas bergerak dalam meneraju arus mahasiswa. Tatkala gerakan mahasiswa lain yang tidak berdaftar terpaksa menggunakan proksi yang tidak mendedahkan wajah sebenar. Namun begitu, kita tidak nafikan wujud beberapa kekangan yang tidak sepatutnya mematahkan semangat kita untuk terus bergerak. Biarpun kita masih belum berjaya untuk berdaftar di kebanyakan universiti, namun pembina yang wujud di situ harus terus kukuh dan bergerak laju, kerana tidak ada apa-apa yang boleh menghalang agenda kebenaran yang ingin kita bawa. Pembina perlu terus bergerak ibarat air sungai yang deras, lagi disekat, lagi banyak laluan yang diteroka. Dalam fasa ini juga pembina mula melangkah sendiri dalam mencorak gerak kerja amal mahasiswa. Bermula dengan himpunan mahasiswa Himmah pertama pada September 2012 di Kompleks Serakan Muda Kelang, yang menjadi titik tolak permulaan pembina dalam melakar agenda mahasiswa. Dengan kajian sejarah gerakan mahasiswa, pembina yakin mampu memberi solusi kepada kemelut yang melanda mahasiswa pada hari ini. Antara resolusi yang digariskan semasa Himmah 2012 ialah: pertama, ahli pembina mesti mengukuhkan jati diri dan melaksanakan agenda pembangunan jati diri mahasiswa. Yang kedua, ahli pembina mesti cakna dan prihatin terhadap isu-isu semasa dan ancaman luar. Yang ketiga, ahli pembina mesti mempunyai agenda yang jelas dan tersusun serta bijak menganalisa isu. Yang keempat,
ahli pembina mesti menerapkan daya saing yang tinggi dalam menghadapi segala cabaran di setiap lapangan yang diceburi. Yang kelima, ahli pembina mesti memberi komitmen dan sokongan yang padu serta sanggup berkorban dalam merealisasikan agenda pembina. Dan yang keenam, setiap IPT perlu melaksanakan satu program kesedaran mengenai ancaman liberalisme di kalangan mahasiswa. Rentetan daripada resolusi himmah pertama ini, pembina telah menganjurkan jelajah arus siswa ataupun jelas ke seluruh IPT di Malaysia bagi menjelaskan bahaya dan ancaman liberalisme di kalangan mahasiswa. Alhamdulillah, usaha kita nampaknya sudah membuahkan hasil apabila gerakan yang membawa arus liberalisme sudah tidak lagi kedengaran. Saya yakin usaha kita berjaya memberi impak yang besar di kalangan mahasiswa. Pada tahun 2013, kali lagi kita menganjurkan himpunan mahasiswa ataupun Himmah 2.0. Ia dianjurkan bagi menyuntik semangat kepimpinan dan beraktivisme di kalangan mahasiswa. Buat julung kalinya juga, kita mengumumkan penyertaan pembina dalam pilihan raya kampus. Ini bagi membuktikan bahawa pembina tidak ketandusan mahasiswa yang hebat dan berkaliber, yang mampu untuk membawa agenda yang lebih jauh dalam amal mahasiswa. Kebanyakan program pembina pada peringkat ini lebih tertumpu di dalam universiti bagi membolehkan pembina fokus pada pengkaderan dan seruan untuk menyertai pembina. Bagi meranjakkan lagi proses keahlian dan pengkaderan, pembina telah melancarkan tajmik ala pembina dengan menawarkan 5 pakej, iaitu pakej tarbiyah, pakej kepimpinan, pakej rekreasi, pakej bakti dan pakej media. Alhamdulillah, sehingga kini seramai 42,000 orang telah menyertai pembina dan sasaran kita adalah untuk mencapai 50,000 keahlian menjelang hujung 2016. Ini komitmen yang saya berikan kepada barisan JKP yang akan datang. Kita yakin bahawa bilangan ahli yang ramai merupakan kekuatan terhadap agenda yang kita bawa bersama-sama dengan mahasiswa. Para hadirin sekalian, memasuki fasa kedua dalam ucapan dasar saya ini, saya ingin membahaskan 5 aspirasi pembina menjelang 2020. Setelah sedekad dan berlalunya 2 fasa utama dalam pembina, kini tiba masanya untuk pembina terus meluncur ke hadapan memasuki fasa baru bagi menggariskan aspirasi menjelang 2016-2020. Aspirasi ini adalah hasil daripada pelbagai pengalaman berharga dalam memahami amal mahasiswa selama sedekad. Dengan itu, sukacitanya saya umumkan 5 aspirasi pembina 2020 untuk sama-sama kita fahami, kita hayati dan kita laksanakan. Yang pertamanya ialah Islam yang tulen. Yang kedua, semangat kebangsaan. Yang ketiga, pengupayaan mahasiswa. Yang keempat, pengupayaan universiti. Dan yang kelima, intelektual dan kesarjanaan. Islam yang tulen. Pembina muncul di tengah-tengah kecelaruan dan kemelut masyarakat beliau yang jauh daripada kehidupan beragama, sehingga menyebabkan mereka terlibat dalam pelbagai gejala dan masalah sosial. Ketika itu saya ingat lagi budaya mat rempit, budaya zina buang anak berleluasa. Fakta ini telah diungkapkan sendiri oleh Presiden ISMA, Ustaz Abdul Aziz Abdul Rahman, yang menyatakan bahawa 6 juta belia menghadapi krisis identiti disebabkan terpengaruh dengan budaya hidup barat. Pembina tampil dengan menjadikan Islam sebagai solusi terhadap kemelut ini. Dengan mengembalikan mahasiswa kepada kehidupan beragama, Islam menyarankan agar nafsu yang wujud dalam diri setiap insan ini diuruskan dan disalurkan ke tempat yang sepatutnya. Kerana itu, pembina terus komited dengan menawarkan pelbagai program tarbiyah seperti usrah, mabit malam bina iman dan takwa, dan iftar yang mampu mendidik jiwa dan nafsu belia seperti yang terangkum dalam pakej tarbiyah. Lebih membimbangkan, dalam paksi Islam yang tulen ini, kita lihat bahawa serangan terhadap belia Islam bukan sekadar memfokus pada kelalaian hawa nafsu,
bahkan muncul dalam bentuk serangan pemikiran. Fahaman liberalisme, pluralisme, humanisme dan pelbagai jelmaan yang lagi dicipta untuk mencelarukan fahaman Islam di kalangan umat Islam sendiri. Bahkan Islam itu sengaja diberikan pelbagai istilah baru, termasuk Islam moderat, Islam liberal, Islam rahmatan lil alamin, semata-mata bagi membenarkan mereka mendefinisikan semula mafhum asal Islam. Islam adalah Islam. Islam tidak perlu dinisbahkan dengan sifat dan karakter yang lain, kerana Islam itu sendiri bersifat syumul, menyeluruh dan tidak perlu ditokok tambah. Jika ingin memahami Islam yang sebenar, maka fahamilah Islam secara keseluruhannya, bukan hanya dengan sifat yang dinisbahkan kepada Islam, kerana ia akan menjadi satu perkara yang juz'i atau hanya mengambil sebahagian sahaja daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridha Islam itu sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Begitu ya seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah apa yang kamu perbuat. Jadi ini sebagai pengejaran kepada kita supaya tidak mengambil Islam sebahagian manakala meninggalkan sebahagian yang lain, ataupun melihat Islam dari hanya satu sudut melainkan mendiamkan dari sudut yang lain. Jadi bagi menghadapi situasi ini, pembina telah tampil membongkar agenda dan kebincangan idea liberal, bermula dengan kajian liberalisme yang dibentangkan ketika Himmah pada tahun 2012, diikuti dengan siri jelajah arus siswa jelas ke seluruh universiti di Malaysia. Dalam masa yang sama, pembina komited memberi kefahaman terhadap Islam yang tulen kepada mahasiswa. Di samping ancaman liberal, negara kita juga sedang berhadapan dengan gerakan yang ingin mencabar kedaulatan Islam seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Gerakan ini mahu menjadikan Malaysia sebagai negara sekular dan seterusnya mempertikaikan kewujudan institusi-institusi Islam seperti JAKIM, Majlis Agong Islam Negeri, Tabung Haji, serta tindakan penguasaan yang dilakukan demi menjaga masalah umat Islam. Bahkan isi kandungan khutbah yang menjadi pengisian mingguan umat Islam juga dipertikaikan. Bagi pembina, Malaysia harus diperjuangkan dan dipertahankan sebagai sebuah negara Islam. Segala institusi Islam perlu diperkukuh dan diperbaiki bagi tujuan menyokong dasar pelaksanaan negara Islam. Melalui projek Sembang Santai Malaysia Negara Islam, pembina berusaha memberi penerangan bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam, baik dari sudut perlembagaan dan undang-undang maupun dari sudut sejarah dan pelaksanaan syariat. Sudah tentu di sana terdapat ruang yang luas untuk usaha penambahbaikan. Pembina juga melalui slogan Islam Gagasan Belia Negara ingin mengajak semua mahasiswa memainkan peranan dalam mengembalikan khilafah Islamiyah, meniupkan roh kebangkitan dan semangat untuk mempertahankan negara kita sebagai sebuah negara Islam yang berdaulat. Paksi yang kedua dalam 5 aspirasi pembina ialah semangat kebangsaan. Hari ini kita sudah banyak melupakan sejarah, terutamanya jerit, perih, susah payah generasi terdahulu memerdekakan negara kita daripada belenggu penjajah. Pejuang-pejuang tanah air yang sanggup bergadai nyawa mempertahankan negara kita daripada pelbagai ancaman luar
Sehingga hari ini, Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan merdeka. Namun hari ini terdapat ancaman-ancaman penjajah baru bentuk moden atau neokolonialism, termasuklah perjanjian TPPA, agenda evangelis dan jaringan Muslim moderat. Sebagai seorang mahasiswa yang cintakan tanah air, kita seharusnya sedar dan bertindak untuk mempertahankan negara kita daripada ancaman tersebut. Kita tidak ingin Malaysia terus berada dalam kemelut seperti mana yang dihadapi oleh negara-negara Islam yang lain seperti Iraq, Syria, Libya, Mesir dan Afghanistan akibat memberi ruang kepada kuasa asing menceroboh negara mereka. Akibat daripada arus liberalisme dan pluralisme, identiti kita sebagai seorang Melayu Muslim juga semakin luntur. Idea supaya kita bebas daripada keterikatan bangsa dan agama telah menyebabkan kita menganggap bahawa semua manusia adalah sama. Akhirnya hidup kita tidak memperjuangkan apa-apa kerana kita sendiri tiada jati diri untuk memperjuangkan apa yang sepatutnya menjadi milik kita. Hakikatnya Malaysia ini adalah tanah milik kita, milik Melayu dan umat Islam yang wajib dipertahankan. Tanah ini tidak dibebaskan percuma, tetapi berdasarkan persepakatan yang dicapai antara Melayu, Cina dan India. Antaranya ialah hak keistimewaan Melayu yang dikenali sebagai kontrak sosial, seperti yang termaktub dalam Peraturan Malaysia Perkara 153 yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan bumi putera Malaysia. Mahasiswa hari ini tidak sepatutnya mudah terpengaruh dengan agenda sosialis yang melaungkan hak sama rata, kerana ia juga menyebabkan kita bebas daripada asosiasi terhadap bangsa dan negara. Bahkan apa yang seharusnya mahasiswa perjuangkan adalah hak sama, bukan hak sama rata. Equity, not equality. Paksi yang ketiga dalam aspirasi pembina 2020 ialah pengupayaan mahasiswa. Mahasiswa merupakan entiti penting dalam melakar masa depan sebuah negara. Segala potensi, bakat, semangat dan nilai-nilai hebat terangkum dalam diri mahasiswa. Namun jika ianya tidak digilap dan dibentuk dengan baik, maka segala potensi tersebut akan tersia-sia. Oleh kerana itu, pembina dalam slogan meneraju arus mahasiswa ingin menyeru mahasiswa supaya kita meningkatkan kualiti dan memainkan peranan untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Seringkali mahasiswa terpalit dengan sikap individualistik atau hanya memikirkan kepentingan diri sendiri sahaja. Persepsi masyarakat ialah apabila mahasiswa telah berjaya, mereka hanya memikirkan tentang kesenangan hidup untuk diri sendiri dan keluarga tanpa memberi sebarang sumbangan kepada masyarakat. Namun, persepsi tersebut perlu segera ditepis oleh mahasiswa dengan menyedari hakikat peranan mahasiswa yang lebih besar, iaitu sebagai pemimpin masa hadapan negara. Pembina hari ini menyediakan pelbagai platform untuk mahasiswa beraktivisme dan menyumbang semula kepada masyarakat. Aktivisme mahasiswa bukan hanya sekadar di universiti, tetapi perlu diteruskan selepas bekerjaya. Selain daripada itu, mahasiswa juga perlu mandiri dan tidak terlalu bergantung kepada bantuan daripada pihak lain. Melihat kepada siswati semasa yang berkemungkinan banyak bantuan akan dihadkan kepada mahasiswa, saya menyarankan agar mahasiswa mampu berdikari, antara lainnya mewujudkan koperasi mahasiswa yang mampu untuk menjana ekonomi dan pendapatan sendiri. Selain daripada itu, sesi pencambahan idea seperti sidang meja bulat dan perbincangan dua hala perlu diperbanyakkan bagi mengelakkan sikap menyalahkan pihak lain tanpa memikirkan solusi yang praktikal untuk dilaksanakan bersama. Hari ini yang kita dengar adalah permintaan daripada mahasiswa. Mahasiswa ingin itu, mahasiswa ingin ini. Tetapi idea daripada mahasiswa sendiri tidak diberikan. Mahasiswa sendiri tidak mencari apakah solusi yang terbaik buat mereka. Yang mereka tahu ingin ini percuma. Mereka tahu ingin itu percuma. Segala benda adalah hak mereka. Mereka ingin tuntut segala hak mereka. Tapi hak yang sepatutnya mereka laksanakan sebagai mahasiswa di universiti tidak dilaksanakan. Kita tidak ingin sebegitu. Yang kita ingin melihatkan mahasiswa yang jika dirinya tidak diberikan apa-apa,
Dia tidak bergantung pada apa-apa, dia mampu lagi untuk hidup dan terus berdikari. Paksi yang keempat dalam 5 aspirasi pembina 2020 ialah pengupayaan universiti. Semasa pembentangan Belanjawan 2016, sebanyak RM2.4 bilion, 2.4 bilion bukan 2.6 bilion, peruntukan kepada Kementerian Pengajian Tinggi telah dipotong, menyebabkan universiti kehilangan antara 10 hingga 20% sumber dana daripada kerajaan. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah mewujudkan inisiatif bagi murangkan kebergantungan kepada kerajaan dengan universiti awam di negara ini menjana pendapatan menggunakan aset yang dimiliki. Bahkan kerajaan bersedia memberi kuasa autonomi sepenuhnya kepada semua universiti awam meliputi bidang tadbir urus, kewangan dan perjawatan. Biarpun pembina merasakan sektor pendidikan merupakan antara yang terpenting di dalam pentadbiran sesebuah kerajaan dan pendidikan merupakan pelaburan sumber manusia yang penting untuk pembinaan generasi hadapan, namun pembina akan menyokong inisiatif pihak universiti dalam ruang autonomi yang diberikan, terutamanya dalam mengurus dan mencari dana sendiri. Universiti mempunyai hasil penyidikan dan kajian yang mempunyai nilai untuk dijual dan dipasarkan kepada pihak industri. Bahkan usaha untuk menggabungkan di antara para penyelidik dan pengkaji dengan pihak industri perlu diwujudkan, supaya hasil kajian tersebut mampu untuk memenuhi kehendak industri. Di samping itu, inisiatif strategik yang digariskan dalam misi nasional iaitu pembangunan modal insan berminda kelas pertama adalah sejajar dengan keperluan RMK ke-9 bagi memacu negara ke arah kecemerlangan dalam era ekonomi berasaskan pengetahuan. Pembina turut sama menyumbang dalam misi melahirkan mahasiswa minda kelas pertama secara holistik melalui yang kita ringkaskan sebagai bakat. Pertama sekali beragenda sedar akan matlamat kehidupan. Yang kedua, adab, mempunyai nilai adab dan akhlak dalam mencerminkan diri sebagai seorang yang menjunjung keilmuan. Yang ketiga, kesarjanaan, pencapaian akademik dan isu semasa. Yang keempat, aktivisme, melibatkan diri secara proaktif dalam menyumbang kepada masyarakat. Dan yang kelima, tindakan, bertindak secara matang dan proaktif. Paksi yang terakhir dalam 5 aspirasi pembina, kesarjanaan dan intelektualisme. Baru-baru ini pembina telah melaksanakan satu program yang dipanggil sebagai sarjana. Sarjana merupakan satu program yang dianjurkan yang bersifat mengangkat nilai kesarjanaan serta intelektualisme mahasiswa. Pembina yakin ia merupakan satu program yang diadakan tepat pada masanya, iaitu waktu dan keadaan di mana mahasiswa dan belia beraktivisme, tetapi tidak mementingkan nilai kesarjanaan dan intelektualisme yang sepatutnya diperlukan untuk menyumbang kepada agama dan negara. Bahkan lebih teruk lagi, mahasiswa yang terbelenggu oleh hiburan dan kerosakan. Dalam dunia gerakan mahasiswa, apa yang pembina perhatikan, kita sudah lama meninggalkan aktivisme yang seimbang antara memberi sumbangan kepada masyarakat dan mengasah kemahiran keilmuan yang lebih kritikal buat pembangunan negara. Dalam 5 tahun kebelakangan ini, emosi mahasiswa dan anak muda sering diapi-apikan. Tetapi jarang sekali mereka ini diajar akan rasionalisasi segala polisi dan tindakan dalam urusan kenegaraan. Di samping itu, ilmu-ilmu yang membawa mahasiswa kembali cinta akan negaranya, kembali meneliti sejarah bangsanya, serta kembali mendalami urusan agamanya semakin terhakis dalam sisi pandang gerakan mahasiswa maupun universiti. Justru itu dalam 5 tahun ini jugalah pembina menggencarkan seluruh usaha dalam membangunkan kesarjanaan ilmu yang mendalam, menyemai semula semangat patriotisme, mendidik mahasiswa serta belia mendalami keagungan sejarah bangsanya dan membina jiwa-jiwa Islamik dengan tarbiyah Islamiah. Sarjana adalah salah satu realisasi dari hasrat membangun kesarjanaan ilmu yang mendalam. Tahun 2015 merupakan tahun yang bertuah buat Malaysia. Hal ini kerana universiti Malaysia telah mula mengorak langkah ke hadapan apabila 5 buah universiti Malaysia mula dinobatkan sebagai kategori 100 terbaik di Asia. Dalam masa yang sama, tahun ini Kementerian Pengajian Tinggi mula menonjolkan kejayaan-kejayaan sarjana
berjaya daripada Melayu Muslim sebagai contoh ikutan buat mahasiswa umum. Pembina melihat ia merupakan satu usaha membangunkan semula keagungan tamadun Melayu Islam yang dahulu kala merupakan ahli faqih dalam pelbagai bidang. Dalam menyokong hal ini, pembina merasakan perlunya sekalian mahasiswa dan gerakan mahasiswa menggarap usaha ini melalui usaha sama daripada pelbagai peringkat akar umbi mahasiswa. Di peringkat pembina, kita akan melancarkan beberapa sistem sokongan yang berjalan kepada ahli melalui cawangan-cawangan pembina seluruh Malaysia. Yang pertama sekali, Ijlis Bina, iaitu memastikan setiap ahli pembina mempunyai study groupnya tersendiri. Yang kedua, Irsyad, iaitu memastikan ahli pembina membina hubungan mentoring yang rapat dengan tenaga pengajar. Yang ketiga, Iqra, memastikan pembina memerlukan 1 jam sehari bagi membaca ilmu-ilmu tambahan. Dan yang keempat, Intalik, memastikan satu program dalam sambutan pelajar baru pembina akan membicarakan mengenai kaedah belajar di universiti. Keempat-empat sistem sokongan di atas telah lama dipastikan keberlangsungannya oleh pembina. Keempat-empat sistem sokongan ini juga akan dijalankan di keseluruhan 120 buah IPT yang mempunyai pembina. Di samping itu, di peringkat pusat sendiri, kita memantau rapi prestasi ahli akademik pembina sendiri dengan hasrat kelompok graduan pembina ini merupakan the good brain buat negara Malaysia tercinta. Para hadirin yang dikasihi sekalian, pembina dan isu antarabangsa. Sebagai ahli pembina yang mengerti hakikat realiti semasa, saya ingin menekankan ataupun menyentuh sedikit tentang isu yang berlaku. Sekali lagi kita melihat umat Islam didatangi bencana besar seperti mana hadis Rasulullah SAW, di mana umat Islam hari ini bagaikan makanannya dikerumun dan diratah oleh musuh Islam. Selepas negara-negara Arab diporak-perandakan dan dicaturkan di bawah projek The New Middle Eastern, kali ini giliran Turki dan Syria pula menerima nasib yang sama. Bermula dengan North Atlantic Treaty Organisation NATO, United Nations, UN dan European Union EU cuba mencaturkan dan menukar kepimpinan Syria agar tunduk di bawah kaki para internasionalis. Mereka turut mengheret Turki ke kancah yang sama apabila Rusia terlibat menceroboh ruang udara Turki dan mengebom mujahidin di wilayah pengaruh Turki. Selepas itu, Rusia dan Amerika Syarikat pula bekerjasama dalam menentukan ruang udara Turki. Apa hak mereka sehingga boleh melakukan perkara sedemikian? Kita memahami perkara ini dengan susur galur dari pensejarahan yang panjang. Seperti hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa malapetaka yang melanda bumi Arab pada kali ini adalah rentetan daripada kisah yang silam. Agenda The New Middle Eastern Project ataupun nama lainnya The New American Century merupakan skrip dan lakonan yang sama dengan agenda The Greater Middle Eastern Project. Kalau kita berupaya mengimbau semula, The Greater Middle East inilah yang telah melahirkan perjanjian, saya nak sebut pun tak hati, Sykes-Picot 1916, yang merupakan perjanjian antara British Island, France dan Rusia yang telah memisahkan tanah Arab yang seterusnya telah melahirkan The Great Israel melalui Deklarasi Balfour 1917. Kini setelah satu persatu negara Arab telah berkecamuk, selepas Syria dan Turki pula menjadi mangsa pada kali ini, maka apakah kesudahan yang akan berlaku pada wilayah Islam pada kali ini? Jangan kita sangka apa yang berlaku di negara-negara Islam tidak mungkin sampai di Malaysia. Sebab tu kita perlu mengambil tahu dan mengambil berat apa-apa perkembangan isu antarabangsa, perkembangan geopolitik. Kerana percaturan-percaturan ini akhirnya akan melibatkan kita. Sekiranya hari ini kita berazam dan beriltizam untuk mengembalikan khilafah Islamiah, maka kita tidak akan terlepas daripada percaturan yang telah dicaturkan oleh apa yang saya sebutkan di atas tadi, daripada NATO, UN dan juga EU. Hakikatnya kemeluk-kemeluk dunia terutama yang melanda negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah
merupakan medan persaingan kuasa besar dunia untuk merebut hasil kekayaan bumi Islam. Persaingan ekonomi, pengaruh dan kuasa ketenteraan diterjemahkan kepada campur tangan dan percaturan negara-negara ketiga. Apa yang berlaku di Syria, Mesir dan Libya sebagai contoh bukanlah semata-mata kebangkitan rakyat untuk menuntut kebebasan atas semangat demokrasi, tetapi pada hakikatnya telah dicemari percaturan kuasa asing yang mahu melaksanakan agenda mereka menguasai dunia. Tetapi ahli pembina, kita mempunyai matlamat yang jauh, iaitu matlamat mengembalikan umat Islam kepada tampuk kekuasaan dan martabat yang mulia sebagai pemerintah serta mengembalikan khilafah Islamiah ke tempat asalnya. Hanya dengan mencapai matlamat inilah yang akan mengembalikan dunia kepada kemakmuran dan keamanan lampau. Para hadirin yang saya kasih sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan dasar Presiden kali ke-9, izinkan saya untuk berkongsi beberapa perkara yang penting yang saya kira perlu untuk menjadi panduan kita bersama. Sepanjang saya menjadi presiden ataupun beramal dalam pembina, antara faktor yang paling penting untuk kita terus memastikan kestabilan pembina, untuk kita terus memastikan agenda pembina sehingga 2020 dapat direalisasikan. Faktor tersebut adalah faktor manusiawi, faktor kemanusiaan. Bukannya faktor kemanusiaan, Islamic relief dan sebagainya. Tapi yang saya maksudkan di sini ialah faktor manusia, setiap individu kita. Itu adalah faktor yang paling penting. Biar kita ada agenda yang besar, tapi jika faktor manusia ini tidak dikembangkan, jika faktor manusia ini tidak diberikan diberikan keutamaan, maka agenda sebesar mana pun ia tak mampu untuk pergi jauh. 10 tahun pembina, kita ada 42,000 orang. Daripada 42,000 orang ini, berapa ramai yang sebenarnya kita boleh gerakkan? Berapa ramai yang sebenarnya memahami agenda pembina? Berapa ramai yang kita dapat lihat 42,000 orang ini akhirnya dia bersama-sama dengan kita dalam keadaan kita bersusah payah, bukan hanya dalam keadaan kita bersenang dan mewah. Oleh itu, para perwakilan dan juga pemerhati sekalian, mari sama-sama kita memberikan satu titik ataupun satu pemberat kepada perkembangan potensi yang ada pada setiap individu. Kita nilai individu yang ada pada diri kita, individu di sekeliling kita, dan akhirnya individu yang seterusnya dalam ruang lingkup yang kita boleh pengaruhi. Kerana individu-individu inilah yang akan menggerakkan dan seterusnya memacu agenda pembina ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila mana saya menyebutkan menitik beratkan individu ini, bukanlah saya menyebutkan kena diberikan latihan, skill, kemahiran dan sebagainya. Semua ini boleh diajar, boleh dididik. Tetapi apa yang saya ingin tekankan ialah pengalaman kita dalam mengurus manusia. Manusia ini ada pelbagai karakter. Manusia ini semua tidak sama. Saya dalam JKP ada 13-14 orang, karakter yang berbeza-beza. Saya di cawangan ada 24, termasuk pengurusi cawangan dan Negeri Belanis ada sekitar 48 orang. Yang punya karakter yang berbeza-beza. Sekiranya karakter ini tidak diurus dengan baik, maka kita akan melihat gerak kerja yang berlaku di cawangan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga di IPT. Akhirnya bila mana kita mengurus sebuah organisasi ini ialah sebenarnya bukannya kita mengurus program, bukannya kita mengurus organisasi dari sudut struktur, kita menyediakan polisi-polisi,
kertas kerja yang baik dan sebagainya. Tapi akhirnya mengurus organisasi ini ialah mengurus manusia. Jika kita berjaya mengurus manusia, maka akan berjayalah kita melaksanakan agenda kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita cuba selaku pemerhati dan perwakilan pada hari ini atas kapasiti yang kita ada, atas manusia-manusia yang kita boleh mempengaruhi, kita sama-sama meningkatkan nilai manusia yang ada pada ahli-ahli pembina di sekeliling kita. Yang keduanya, walau apa pun besar agenda ataupun 5 aspirasi yang kita gariskan pada hari ini, kita jangan lupa tugas asal kita. Pembina sebagai sebuah persatuan belia Islam ialah untuk menyeru anasir-anasir yang baik yang ada dalam diri mahasiswa. Kita berada di kampus, kita lihat berapa ramai sebenarnya manusia yang ada di sekeliling kita yang punya nilai-nilai yang baik. Maka tugas kita yang paling utama ialah untuk menjadi magnet, menarik, mengumpul anasir-anasir yang baik ini untuk bersama-sama dengan kita. Biarlah anasir-anasir yang baik ini mungkin ada sisi buruknya, tetapi jangan menjadikan sisi buruk itu sebagai satu perkara yang besar. Tapi lihatlah pada anasir yang baik yang ada di sekeliling kita. Maka tugas kita adalah untuk mengumpul, mengkadir. Makin ramai yang orang kita boleh pengaruhi, yang kita boleh kumpul, yang kita boleh tajmid, maka makin besarlah, makin luaslah agenda yang kita boleh sampaikan. Jadi ini adalah perkara asas yang kita perlu ingat. Hebat mana pun kita dalam pilihan raya, kampus, kalau kita tidak ada tajmid yang kuat, maka orang tidak akan pandang kita. Maka ini perlu diberikan penekanan. Setiap program yang kita lakukan, setiap program yang kita buat, kena ada cara fikir untuk kita mentajmid. Itu saya berharap pada masa akan datang, pembina mampu untuk terus berkembang. Masa dah habis, saya berharap pada masa akan datang pembina akan terus berkembang. Mungkin pada perhimpunan himmah, himpunan mahasiswa yang akan datang, kita mampu mengumpulkan 10-20 ribu ahli pembina dari seluruh negara. Ya, menyambung risalah. Okey. Ya kan dia bunyi memang beritahu betul-betul. Marilah kita sama-sama mencontohi perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat baginda yang bukan saja gigih menyampaikan istilah Islam, bahkan menjadi membina sebuah negara berteraskan gagasan ajaran Islam yang tulen. Rasulullah SAW ketika itu didukung oleh dinasti pemuda belia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib. Begitu juga kita dapat lihat dinasti perjuangan dan lipatan sejarah Islam dipelopori oleh golongan yang berjiwa besar. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan belia berwawasan tinggi dan berpandangan jauh sehingga mampu membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Didikan awal dan pembinaan diri yang diterima harus menjadi contoh ikutan. Begitu juga Sultan Al-Fatih yang menjadi membuka kota Konstantinopel seawal usia 21 tahun. Mereka benar-benar membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang menjadi seorang belia tonggak negara. Fatih akan menyebut bahawa kedudukan kita pada hari ini mewajibkan kepada kita untuk terus melakukan perubahan bagi menghadapi cabaran zaman ini yang semakin mencabar. Kewujudan gelombang materialisme dan humanisme semakin menggugat dan mengancam kewujudan Islam. Maka tugas kita adalah untuk mengembalikan corak kefahaman Islam yang total, kerana perubahan kita bahawa tidak memungkinkan untuk kita hidup bersama jahiliyah. Allah SWT berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Dengan kesimpulan ini, maka kamu Angkatan Pemuda akan menghadapi kewajipan yang bertambah banyak, tugas yang semakin besar, tuntutan umat Islam kian berlipat kali ganda. Malah dari sinilah
maka amanah yang dipikul ke atas bahu kamu itu akan menjadi bertambah berat. Firman Allah SWT lagi, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguhnya kami telah tulis dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tertulisnya pada Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Wahai pemuda, belia dan mahasiswa, sahutlah seruan ini bahawa kita semua adalah pewaris perjuangan membina tamadun Islam yang gilang gemilang, membina Malaysia Islam gagasan belia negara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.